Program Apa Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Okey, segalanya sentosa dalam Apa Khabar Malaysia. Sekali lagi kami buang kepada anda Apa Khabar Malaysia, dan yang pasti pagi anda pastinya tidak akan lengkap tanpa secawan Old Town White Coffee. Betul. Dan apa-apa dulu kita mulakan hari kita dengan sarapan yang berkhasiat. Yang penting kopi dulu, makan dulu. Kita nak berhenti sekejap kopi makan dulu tak? Tak boleh, kita kena lepas show dulu. Okay. Yes. Kami lepas show baru boleh makan dan minum. Baik, seperti biasa kita akan kongsikan pelbagai berita-berita terkini petikan daripada bernama.com yang pastinya hari ini rasanya rakyat Malaysia berasa sangat gembira Salihah kerana dengan pengumuman Perdana Menteri kita yang 10 semalam, dan telah pun selamat mengangkat sumpah di Istana Negara jam 5 petang semalam selepas perkenan yang di Pertuan Agong selepas 5 hari sejak PRU yang ke-15. Rakyat Malaysia ternanti-nanti dan menunggu-nunggu siapakah agaknya yang akan menjadi Perdana Menteri, dan setelah sekian lama penantian beliau, yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun orang kata dah secara rasmi diangkat sebagai Perdana Menteri kita yang 10. Dan orang kata untuk tambahan perjuangan selama orang kata 24 tahun dan akhirnya pada umur 75 ini akhirnya dimuktamadkan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan yang pastinya seluruh produksi Apa Khabar Malaysia kita ingin ucapkan tahniah, dan juga untuk Kerajaan Perpaduan Nasional ini yang disebut-sebut supaya ianya menjadi kerajaan yang baik dari segi pengukuhan ekonomi dan segalanya juga. Dan sebagai tambahan juga kita nak menyebut sedikit tentang kita punya Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga kalau kita nak tahu merupakan timbalan Perdana Menteri Malaysia dari 1993 juga hingga 1998 ketika era pentadbiran Tun Dr. Mahathir, dan saya kira sinar yang cukup menggembirakan seluruh rakyat Malaysia selepas 5 hari cukup resah dan menunggu. Akhirnya kita tahu siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ya Pasha? Yang penting kan titah yang di Pertuan Agong telah pun memberitahu semua ketua-ketua parti untuk bersama-sama merapatkan saf dan kita tinggalkan perbezaan politik demi kemajuan negara. Yang penting sekarang adalah kita membawa negara kita ke depan demi kepentingan rakyat bersama. Ya, dan itu berkenaan tentang berita gembira yang akhirnya kita semua ketahui siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dan keduanya ingin juga kita berkongsi bersama dengan anda berita petikan portal bernama.com berkenaan tentang Dun Selangor yang telah meluluskan enakmen anti lompat parti. Saya kira ini juga diperlukan supaya ahli politik kita ini berada dan memegang satu orang kata garis panduan supaya kekal mengikut enakmen anti lompat parti ini. Dan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini meluluskan rang undang-undang tubuh kerajaan negeri pindaan 2022 bagi membolehkan enakmen anti lompat parti dilaksanakan di negeri Selangor sendiri. Dan ketika menggulung RUU itu, beliau berkata tujuan pindaan dilaksanakan, tujuan ini penting kerana setiap RUU dan juga perkara yang diluluskan oleh Dewan Rakyat itu pasti mempunyai objektifnya yang tersendiri. Jadi tujuan pindaan dilaksanakan adalah bagi memastikan enakmen anti lompat parti sekata dan selaras dengan apa yang diputuskan di Parlimen sebelum ini. Dan supaya ini dilakukan, diharapkan orang kata landscape politik kita menjadi lebih stabil dan juga diharapkan ianya ke arah yang menambah baik orang kata situasi politik di negara kita juga ya Pasha. Betul, dan ini juga menjadi satu jaminan kepada rakyat supaya ahli-ahli politik ini yang telah pun dipilih oleh rakyat tidak orang kata
you don't betray the people lah kan. Menukar Katanya, fikiran. dan bersikap lebih setia kepada rakyat dan Ya. tidak mementingkan diri sendiri ataupun hal-hal peribadi dan sebagainya. Baik, Ya. kita tinggalkan dulu cerita-cerita berkenaan dengan politik dan sebagainya. Hari ini dijangka Perdana Menteri kita yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan clock in ke pejabat Perdana Menteri. Hari pertama? Hari pertama, betul. Rasanya dalam lebih kurang jam 10 pagi kita akan nantikan perkembangan semasa yang akan kita bawakan nanti. Hari yang sangat bermakna kiranya untuk semua rakyat Malaysia. Hari yang memang telah ditunggu-tunggu seberapa lama lah rasanya kan, Saliha? Ya, betul. Dan orang kata hari pertama tugasan pastinya banyak yang nak dilaksanakan dan agenda yang begitu banyak juga pasti sudah difikirkan dan saya harapkan dan kita doakan supaya yang terbaik dapat dilakukan. Yang penting hari Isnin telah pun diumumkan sebagai hari cuti umum itu untuk penting. rakyat Malaysia. Rasanya salah satu berita yang ditunggu-tunggu juga. Bila agaknya kita nak cuti ke? Ingatkan hari ini cuti tapi tak. Jadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan cuti umum pada hari Isnin 28 November nanti. Jadi diharapkan kita nak hujung minggu ni kan. Banyaklah perancangan-perancangan yang akan dilakukan untuk anda mengambil masa ini untuk bersama keluarga dan sebagainya. Dan macam biasa Saliha, kita nak tengok dulu ramalan cuaca. Yelah, kita nak ke sana kemari dan sebagainya. Boleh kita merancang perjalanan kita, elakkan kita berada dalam kawasan yang mungkin akan dilanda hujan. Kita nak elakkan apa-apa kemalangan dan sebagainya. So, kita tengok dulu ramalan cuaca hari ini. Dan seperti biasa kita berkongsi ramalan cuaca bersama dengan anda penonton sesayang Apa Khabar Malaysia. Dan kemudian kita bersama rakan setugas di Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tegaskan kerajaan perpaduan yang dibentuk dengan penyertaan beberapa parti akan memberi fokus memastikan kestabilan negara dan ekonomi serta menjunjung semangat perlembagaan persekutuan. Dalam sidang media sulungnya malam tadi, beliau berkata terdapat 3 komponen terbesar yang membentuk kerajaan perpaduan berkenaan, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Menurut Perdana Menteri, PH merupakan blok terbesar dengan jumlah ahli parlimen seramai 82 ahli parlimen BN30, manakala GPS seperti disahkan pengerusinya Tan Sri Abang Johari Abang Openg seramai 22 orang. Jadi saya tegaskan dalam acara pertemuan dengan rakyat yang pertama selaku Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia, mewakili semua kaum yang menjamin keharmonian semua rakyat negara ini, saya tetap bersedia menerima penyertaan semua yang lain untuk menjadikan negara ini satu. Menegaskan soal kestabilan tidak berbangkit, beliau berkata kerajaan perpaduan itu yang turut disertai Warisan, Muda dan Parti Bangsa Malaysia juga tidak menolak kemungkinan penyertaan parti-parti lain. Pembentangan mini Rang Undang-Undang RUU Belanjawan 2023 bagi meluluskan emolumen berkaitan belanja mengurus kerajaan, khususnya menyentuh pembayaran gaji penjawat awam, harus dilakukan sebelum tahun baharu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, ia bagi menjamin pengoperasian negara berjalan lancar pada Januari 2023. Jadi mini bajet itu perlu dibuat sebelum tahun barulah. Ya, jadi insya-Allah boleh jadi saya akan duduk dengan Perdana Menteri ke-10 untuk membincangkan tarikh yang sesuai untuk mengadakan pembukaan Parlimen yang ke-15 serta juga untuk pembentangan mini bajet tersebut. Dijangka di Disember lah,
dijangka insyaAllah dalam bulan Disember lah. Ya. Mesyuarat Dewan Rakyat bagi penggal ke-15 dijangka akan mula Disember ini di bawah pentadbiran Kerajaan Baharu. Persidangan Parlimen ke-15 yang pertama di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diadakan pada 19 Disember. Datuk Seri Anwar yang mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 berkata, satu usul undi percaya akan dibentangkan pada sidang itu bagi menamatkan soal keabsahan beliau selaku Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar berkata Kerajaan Perpaduan Nasional yang memperoleh sokongan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional, 22 daripada gabungan Parti Sarawak dan parti-parti lain. Datuk Seri Anwar juga mempelawa Perikatan Nasional PN menyertai pentadbiran negara. Saya menunggu kesediaan rakan-rakan termasuk dari Perikatan Nasional, walaupun kenyataan pengurusinya peringkat awal tidak begitu memberasakan, yaitu untuk mempertikai keabsahan kita dan jumlah kita. Beliau menyatakan harus ada kesediaan kerajaan perpaduan menguji kekuatan di parlimen. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kita akan tetapkan sidang parlimen pada 19 hari bulan. Dan usul pertama selain mengangkat sumpah ialah usul dari kerajaan undi percaya di parlimen. Beliau berkata demikian pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri di Kajang, Selangor malam tadi. Terdahulu pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mencabar beliau mengemukakan jumlah sokongan dimiliki bagi mengabsahkan jumlah yang diperoleh bagi memegang jawatan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin berkata, beliau yakin telah mendapat majoriti mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri dengan mendapat sokongan 115 ahli Parlimen. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi sedikit sedutan daripada World Tourism Conference 2022 yang akan diadakan 28 hingga 30 November 2020 bulan inilah di Sabah International Convention Centre SICC di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi bersama kita pada pagi ini secara online melalui vMix Call Puan Nuridah Othman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pasha. Selamat pagi. Baik, kita nak bercakap tentang World Tourism Conference yang akan berlangsung hujung minggu ini, minggu depan sebenarnya, bermula daripada hari Isnin. Jadi soalan pertama saya nak tanya pada Puan Nuridah, boleh kongsikan sedikit mengenai program World Tourism Conference ini? Terima kasih, Pasha. Assalamualaikum. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Khabar Malaysia kerana menjemput kami. Saya selaku bagi pihak Lembaga Pelancongan Sabah dan juga penganjur utama iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sangat berterima kasih kerana dapat berpeluang memberi sedikit pencerahan mengenai World Tourism Conference ini yang akan berlangsung pada 28 hinggalah 30 hari bulan November ini. Cuma beberapa hari lagi dan seperti yang Pasha telah nyatakan tadi, WT Conference 2022 ini akan berlangsung di Sabah International Convention Centre di Kota Kinabalu, iaitu satu bangunan
untuk MICE ataupun business events yang terbaru ya, dan satu-satunya di Sabah sebesar yang utama. Dan persidangan ini ialah merupakan persidangan eksklusif yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Anjuran MOTEC dengan kerjasama World Tourism Organization iaitu UNWTO. Dan pada kali ini MOTEC dengan kerjasama UNWTO serta juga Kerajaan Negeri Sabah akan menganjurkan WTC selama 3 hari. Persidangan ini bakal menghimpunkan seramai 1,000 orang peserta dari dalam dan juga luar negara, termasuk menteri-menteri pelancongan serta ketua-ketua pertubuhan pelancongan kebangsaan dan juga pegawai-pegawai kanan, wakil industri pelancongan serta pengamal media tempatan dan juga antarabangsa. Dan penganjuran WTC ini ialah dibuat kali ke-6 ya pada tahun ini dan bertemakan Tourism Futures Reimagined. Dan tema ini juga adalah bertujuan untuk mengajak seluruh komuniti pelancongan dunia termasuklah para pengubal dasar dan penggiat industri untuk mengetengahkan pemikiran dan strategi-strategi baru bagi memacu pemulihan sektor pelancongan dan juga membina semula daya tahan dalam era pasca COVID-19. Ya, Puan Nurida. Jadi kita tahu tema untuk conference kali ini adalah Tourism Future Reimagine. Saya kira itu juga dah memberikan satu gambaran apa yang akan dibawakan untuk conference kali ini. Tapi yang pentingnya kita nak tahu juga objektif dan juga matlamat penganjuran kali ini, Puan Nurida. Silakan. Ya, terima kasih. Persidangan ini memberikan platform kepada peneraju-peneraju utama sektor pelancongan ya, dan juga pakar-pakar ekonomi serta daripada segi sektor awam dan juga swasta dan dari seluruh dunia. Dan ini untuk berkongsi pengalaman serta membincangkan idea-idea bernas serta mengemukakan trend yang baru serta hala tuju dan visi untuk kemajuan pembangunan pelancongan global. Ya, okey. Baik Puan Nurida, saya nak tanya pula lah mungkin Puan Nurida. Perasaan Sabah dipilih sebagai destinasi pengajuran pada kali ini dan difahamkan ini adalah kali kedua Sabah dipilih menjadi lokasi World Tourism Conference. Ya, betul. Kami daripada Lembaga Pelancongan Sabah bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah sangat teruja dan kepada Kerajaan Pusat kerana memberi peluang kepada Negeri Sabah untuk menjadi host sekali lagi. Pertama, WTC yang diadakan di Negeri Sabah adalah 12 tahun yang lalu ya, pada tahun 2010 dan kali ini adalah kali kedua Negeri Sabah dapat memberi sambutan untuk para delegasi daripada World Tourism Conference pada tahun ini. Kalau sudah 2 kali dan kali ini pastinya tanggungjawab itu dipikul dengan yang terbaik lah saya kira. Jadi bagaimana pula pelaksanaan dan pengisiannya kali ini, Puan Nurida? Boleh ya. Pada tahun ini saya rasa dengan tema Tourism Futures Reimagine, kita mendapat tahu bahawa program-program yang akan dilaksanakan dan dianjurkan pada kali ini lebih bertema atau peluang kepada pengusaha-pengusaha pelancongan untuk belajar lebih mantap lagi ya dari segi bagaimana kita boleh dapat kembali lagi dari segi pelancongan dan dari segi kerajaan negeri. Industri pelancongan ini amatlah penting dan adalah salah satu trust Sabah Maju Jaya ya yang dialu-alu
diperlukan oleh Sabah. Dan pada kali ini beberapa topik utama yang akan dibincangkan selama persidangan berlaku, dan antaranya adalah decoding tourism futures, foresight dan scenario, discovering niche opportunity for growth, redefining tourism sources, success ataupun inspiring stories daripada penceramah, dan last but not least, rebuilding tourism resilience and readiness. Ya. Baik, ramai juga ada. Saya nak tanya juga pada Puan Nurida, mungkin boleh kongsikan apakah antara manfaat yang bakal dinikmati oleh attendees World Tourism Conference ni? Well, the World Tourism Conference, ya, kalau saya, if I may, will provide, ya, antaranya adalah technical tour yang akan diadakan pada hari ketiga untuk delegasi-delegasi antarabangsa dan juga some for national delegasi, dan mereka akan dapat melihat dan juga menikmati ataupun experience, ya, produk-produk seperti Taman Negara Kinabalu, Kundasang, serta Taman Tunku Abdul Rahman di Kampung Kebudayaan Mari-Mari, dan juga insya-Allah dapat melihat ataupun experience daerah Tuaran, ya, antara satu daerah yang memang padat dengan industri pelancongan ataupun produk-produk pelancongan dari segi community based tourism, ya. Dan saya kira satu perkara yang cukup penting juga yang bakal menjadi highlight untuk conference kali ini, kita nak tahu siapa speaker yang terlibat ni, Puan Nurida. Mungkin berkongsi dengan kita juga hari ini. Ya, antara speaker yang akan berada bersama kita sempena World Tourism Conference ini adalah seperti Mr. Harry Huang, iaitu Regional Director for Asia and the Pacific World Tourism Organization, UNWTO, Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar, iaitu Deputy Head Research, United Nations Sustainable Development Solutions Network, Asia daripada Sunway University. Kita juga akan boleh mendengar daripada news anchor bernama News, ya, who will be a moderator, iaitu Miss Jessie Chahal. Dan antara panelis ialah Senior Program Officer daripada UNWTO, Mr. Javier Roechas, Dr. Wouter Gertz daripada Head of Research SCIFT, Dr. Johanna Lower, iaitu Postdoctoral Research Fellow daripada Griffith Institute of Tourism Australia, Dr. Ian Yeoman, iaitu Professor of Tourism Futures, Victoria University of Wellington daripada New Zealand, dan juga Miss Lawin May, iaitu Group Chief Marketing and Customer Experience Officer Malaysia Airlines. Baik, Puan Nurida, rasanya bukan sahaja lembaga pelancongan Sabah yang terlibat. Mungkin Puan Nurida boleh kongsikan antara badan-badan ataupun agensi-agensi lain selain daripada MOTAC yang terlibat sama dalam menjayakan World Tourism Conference yang akan datang ni. Ya, selain daripada MOTAC, lembaga pelancongan Sabah iaitu Sabah Tourism Board memang adalah antara agensi yang menganjur bersama. Selain daripada itu juga Lembaga Kebudayaan Sabah, ya, Malaysia Scuba Diving Association. Daripada segi produk penjualan, MySAP are also involved, Islamic Tourism Centre, Kraftangan Malaysia juga. Dan juga antara penaja, ya, dan penaja WTC adalah Malaysia Airlines, Telekom Malaysia, Berjauh dan juga Lotus Desaru Beach Resort and Spa. Baik, jadi diharapkan dengan penganjuran World Tourism Conference ini dapatlah kita menggiatkan dan juga memantapkan lagi industri pelancongan bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara juga, dan terutama sekali di negeri Sabah pada tahun ini. Semoga industri pelancongan kita lebih berjaya dan juga lebih lestari. Terima kasih Puan Nurida Othman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah, kerana bersama kita untuk berceritakan serba sedikit tentang World Tourism Conference 2022 yang akan berlangsung 28 hingga 30 November tahun ini di Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu.
Baik, kita akan berhenti berehat buat seketika. Saleha, selepas ini kita akan bercakap mengenai satu isu yang pada saya kiranya satu isu yang sangat penting, terutamanya, tapi sebenarnya bukan sahaja penting untuk kita wanita lah, tapi untuk semua fahami dan juga untuk kita ambil berat berkenaan isu ini. Sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Ya. Terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan hari ini kita akan berbicara berkenaan sesuatu yang saya kira dekat di hati saya dan buat saya nak marah juga, tapi tak marah lagi. Jangan marah dulu. Dan tajuk bakal kita bincang ini berkenaan tentang isu keganasan sempena. Hari ini adalah penghapusan keganasan terhadap wanita antarabangsa. Hari ini adalah harinya, jadi penting untuk kita mengangkat isu ini, dan saya kira kebelakangan ini juga banyak isu berkenaan tentang keganasan rumah tangga terhadap wanita tu yang tadi saya kata macam geram juga ni. Dan sebenarnya kenapalah wanita ini kebelakangan ini dijadikan orang kata pun macam alat punching bag pula tu, Pasha. Jadi di studio kita ada siapa ni? Betul. Sebenarnya lebih-lebih lagi sewaktu PKP yang lepas, sebenarnya banyak kes-kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan. Jadi kita pada hari ini sempena yang Saleha sebut tadilah Hari Penghapusan Keganasan terhadap Wanita Antarabangsa. Pada hari ini kita ada Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih yang merupakan Fellow Utama Bersekutu Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM, dan juga pakar Perubatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan UKM bersama kita hari ini untuk kita berbincang mengenai isu wanita bukan beg tinju ataupun wanita bukan punching bag. Jadi Assalamualaikum dan terima kasih kerana bersama kita untuk hari ini. Yang pertama sekali, mungkin kita nak fahami dengan lebih mendalam lagi apakah yang dimaksudkan bila kita bercakap tentang keganasan terhadap wanita. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kalau ikut keganasan terhadap wanita ni actually aspek dia banyak dan dia bukan saja fizikal. Yang kita biasa dengar ialah macam fizikal, which is like you pukul, you tendang and so on. Tapi sebenarnya bila kita cakap keganasan wanita, termasuk keganasan rumah tangga, tapi termasuk juga keganasan terhadap partner. Sebab ada yang mungkin tak kahwin, maknanya rumah tangga dia maknanya partner dia yang kita panggil violence. Dan ini meliputi bukan saja fizikal, tapi mental dan juga psikologi. Dan ini termasuk juga kewangan. Maknanya seseorang tu mungkin partner dia atau suami ataupun isteri, sebab keganasan ni boleh berlaku juga terhadap lelaki. Betul. Jadi itu misconception yang paling orang inilah bila kita cakap tentang keganasan rumah tangga, persepsi masyarakat tu adalah keganasan terhadap wanita. Tetapi suami ataupun lelaki juga boleh menghadapi masalah yang sama. Cuma prevalence dia ataupun peratus tu lebih banyaklah terhadap wanita. Dengan keadaan fizikal wanita yang mungkin lebih lemah, dengan keadaan fizikal wanita yang mungkin lebih dikongkong berbanding lelaki. Lelaki anytime dia boleh keluar naik motor, dapatkan akses. Tapi perempuan kurang. Jadi mungkin dari segi prevalence atau kemungkinan tu berlaku lebih tinggi di kalangan wanita berbanding lelaki. It's almost double. Jadi kalau kita lihat trend global memang sama. Perempuan yang banyak kena keganasan, and keganasan tu tak semestinya fizikal. It can be financial, emotional, psychology dan sebagainya. Tapi lelaki masih juga menjadi mangsa lah. Betul. Ya, betul. Adakah wanita, sebab Prof katakan the prevalence lebih tinggi dalam kalangan wanita, adakah kerana wanita ni dilihat sebagai mangsa yang mudah ataupun easy target? In a way betul sebab dari segi fizikal of course kita tak sekuat lelaki dan kemudahan kita bergerak especially contohnya di beberapa negara yang mengamalkan certain religious ataupun cultural punya values. Perempuan mungkin dia tak boleh keluar tanpa chaperon, dia tak boleh drive atau dia tak boleh merayap mengata-ngata dan sebagainya, ada pandangan yang buruk. So mereka perlukan chaperon dan sebagainya. Ini ialah keadaan-keadaan yang patriarchal di mana mungkin kuasa lelaki diperlukan, tapi malangnya dalam setengah keadaan di mana contohnya jika dia berkahwin atau dia mempunyai partner ataupun ialah boyfriend atau sebagainya itu, dia menjadi mangsa. Jadi kemungkinan tu ada, memang ada menunjukkan terdapat beberapa risiko yang meningkatkan itu berlaku. Contohnya daripada golongan yang mungkin tidak bekerja, golongan yang berpendapatan rendah, dia tidak ada akses, contohnya dia tidak ada harta dan sebagainya, dia hanya bergantung pada suami atau partner. Kemungkinan ini berlaku adalah lebih tinggi. Terutama jika suami ataupun partner itu ialah seorang yang panas baran. Mereka melihat
jika of course lah dia lebih agresif dan sebagainya, kemungkinan untuk keganasan tu tentu akan meningkat lah. Yes. Okey, seperti apa yang Prof kongsikan, kita nak tahu juga bila kita bercakap tentang keganasan terhadap wanita ini, apa kategori yang orang kata boleh dikongsikan bersama dengan kita hari ini. Okey, kalau kita lihat dari segi umum keganasan ni termasuk yang saya cakap tadi, bukan saja fizikal tapi emosional dan juga psychological. Ada satu kajian dia melihat beberapa paper atau beberapa kajian yang telah dilakukan di Malaysia dan menyatakan bahawa dia ada range, ada julat, maknanya antara 5% hampir kepada dalam 36%. 36% tu kira quite tinggi lah, maknanya almost 1/3 daripada, kalau ada 100 orang maknanya almost 35%, 35 orang akan mengalami keganasan rumah tangga. Yang paling tinggi ialah emotional ataupun psychological. So emotional psychological tu susah nak kesan sebab adakah anda mengalami masalah emosi macam ni nak tunjuk kan? Kalau fizikal kita boleh nampak lebam, and things like that, jatuh tangga, dipukul dan sebagainya. Tapi emotional atau psychological tu susah. Ini yang menyebabkan mental stress tu boleh berlaku. Ini yang kadang-kadang kita kata stres akan meningkat, especially untuk yang wanita. Dan isu kita kena faham bahawa bila kita cakap wanita, ini termasuk juga selalu anak-anak yang berkaitan dengan wanita itu. Jadi kalau siapa yang melihat keganasan rumah tangga tu, dia sepatutnya bukan saja melihat wanita tu, dia patut tanya ada tak orang lain yang terdedah. Contohnya jika dia pergi menghadap PDRM atau sebagainya, dia pergi mengadu masalah, kita kena tanya juga adakah anak-anak juga berlaku masalah keganasan ini. Saya bercakap tentang anak-anak yang selalunya kita terlepas pandang bila kita cakap tentang kes ini. Tadi ada petikan salah satu video yang viral juga di social media, seorang lelaki yang telah orang kata memukul dan melakukan keganasan terhadap isteri beliau di hadapan anak beliau sendiri. Apakah mungkin nombor satu faktor yang menyebabkan seorang lelaki itu sanggup melakukan keganasan terhadap isteri sendiri? Yang kedua, tidak mengendahkan anak sendiri, yang perkara itu sanggup dilakukan di hadapan anak dan mungkin tidak berada dalam fikiran yang rasional. Pendapat Prof? Sudah tentu ini adalah something yang kita tak nak, tapi isu dia ialah kenapa ni berlaku. Jadi bila kita lihat contohlah banyak kajian yang menyatakan bahawa benda ni boleh berlaku oleh dua-dua pihak. Contohnya isteri pun kadang-kadang ada, ataupun wanita juga boleh menyebabkan, tapi juga lelaki. Dan sebagai seorang, bagi saya lah, lelaki ialah pelindung kepada family dia, termasuklah juga isteri dia dan juga anak dia. Jadi kalau walaupun mungkin dia menyebabkan dalam perasaan marah, sepatutnya ialah dalam keadaan optimum, dia mengekang masalah marahan itu. Janganlah sampai pukul, janganlah sampai herdik, pukul ataupun mencerca isteri. Terutama jika ada anak di depan banyak yang contohnya kaunseling keluarga menyatakan bahawa jika ada masalah di antara suami atau isteri atau partner, jangan dilakukan atau di depan anak-anak itu, sebab itu akan menyebabkan impresi anak juga mengatakan, oh, this is something normal, I probably should do it when I'm adult, this is considered normal for me. So this is not something that yang kita patut buat. Dan juga banyak kan yang saya rasa background saya ialah saya rasa satu lagi ialah risiko ketagihan tu. Di kalangan Malaysia ni banyak isu tentang ketagihan, bukan saja kepada rokok. Itu dah memang biasalah. Tetapi ialah ketagihan terhadap dadah ataupun bahan-bahan yang asing yang boleh menyebabkan seseorang itu bertindak lebih irrational, lebih mudah marah dan juga tertekan. Faktor kewangan ada satu benda lain, financial impact, especially bila kita tengok masa COVID tu, bukan saja mereka tak boleh keluar daripada kepompong rumah sebab dia keluar masa COVID, tetapi ini adalah satu lagi yang mencengkam ialah isu kewangan. Contohnya mungkin dia ada bisnes dan sebagainya, tapi bila itu tak ada, dia akan menyebabkan dia runsing dan juga dia menyebabkan dia kemungkinan untuk menjadi lebih ganas tu. Dan sekiranya ada juga satu senario orang mengatakan bahawa kepada yang dah biasa pernah naik tangga ni akan berulang lagi. Betul. Jadi senario ini macam mana mungkin Profesor nak kongsikan dengan kita? Betul, kenapa dia berulang dan berulang betul. lagi? Benda ni susah lah nak cakap, bukan pasal benda tu tak berlaku. Kita nampak benda, in fact the prevalence yang kita nyatakan in fact di Malaysia pun memang ada data statistik dan sebagainya yang dikutip daripada NGO dan juga PDRM. Tetapi saya rasa this is the tip of the iceberg. Banyak orang tak ngadu. Satu, malu. Nombor dua, dia rasa kalau kita pergi pun orang tak akan ambil peduli sebab alah ni rumah tangga, korang settle lah sendiri. That sort of mentality kan, especially kalau benda kecil-kecil dianggap kecil lah. Jadi apa tu, ini menyebabkan saya rasa
sebenarnya lebih besar actually masalah ni sebenarnya di Malaysia dan of course di global lah. Ini yang kita takutkan lah. Saya nak tanya pandangan Prof. Macam yang Prof sebutkan tadi, bila seseorang tu ingin melaporkan sesuatu, ramai orang akan ada komen-komen yang begitulah yang mengatakan ini hal rumah tangga, biasalah pasang surut, ada hari yang baik, hari yang tak elok. Tapi macam mana kita nak ubah persepsi masyarakat untuk kita lebih aware about this situasi yang begini, bila dalam keadaan seseorang itu menghadapi keganasan rumah tangga, ini bukanlah satu perkara yang kecil ataupun yang boleh diambil ringan. Ya. Sebenarnya ada akta yang berkaitan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah dikuatkuasa 1996 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Akta ini walaupun telah berjalan tapi saya rasa mungkin perlu lebih banyak penguatkuasaan, lebih banyak penelitian dan lebih banyak fokus kepada akta ini. Sebab walaupun kita ialah kita boleh nasihatkan ahli keluarga kita. Contohnya kalau benda ni berlaku, mungkin mak dia boleh nasihatkan menantu dia, boleh nasihatkan dan sebagainya, tapi kadang-kadang sampai satu tahap ekstrim it has to be intervened by law. Dia perlu ada kekuatan dari segi undang-undang untuk mungkin pisahkan sementara, untuk pastikan contohnya kalau suami ataupun siapa yang mendera itu mendapatkan pertolongan ataupun mendapatkan bantuan jika dia mungkin di bawah ketagihan dan sebagainya. Jadi benda-benda ini satu benda yang sangat penting dan ini ialah kegunaan akta itu. Satu lagi ialah kita sebagai masyarakat saya rasa ialah kita perlu peka lah. Ini yang konsep jaga tepi kain orang, tapi janganlah sampai terlalu nampak busybody, tapi kadang-kadang kita perlu peka. Contohnya kalau kita selalu dengar kes pukul di sebelah, anak dia menangis contohnya, atau wife dia selalu mengadu, mungkin sampai satu tahap kita perlu melakukan intervensi atau siapa yang pendekatan tu untuk mengatakan okey, saya akan bantu you buat laporan contohnya, supaya dia dapat perlindungan. Bukan bermakna bila dia lapor mereka akan terus bercerai, akan terus dipisahkan, tapi untuk sementara waktu sampai benda ni dapat di-solve atau diselesaikan dengan baik, dia perlu intervensi sebegitu. Pada pendapat Prof, mungkin antara sebab kenapa seseorang itu tidak mahu melaporkan adalah kerana takut. Terutamanya bagi wanita, seorang isteri yang tidak bekerja, suri rumah dan sebagainya, akan hilang tempat bergantung dan sebagainya. Adakah satu sistem dalam negara kita di mana wanita ini akan dilindungi sekiranya hilang tempat bergantung dari segi kewangan dan sebagainya? Adakah sistem yang kita ada ni mencukupi ataupun perlu penambahbaikan lagi? Yalah, kalau kita tengok background dari segi background agama lah, kita cerita agama pasal Islam is consider agama rasmi di Malaysia, itu saja pun sebenarnya dah cukup. Sebab jika seseorang tu mengalami masalah, sepatutnya keluarga dia daripada bahagian lelaki sepatutnya akan membantu keluarga ni sampai dia jadi ibu tunggal. Dia patutnya tidak ada konsep ibu tunggal yang kita tengok banyak yang terpaksa jadi food panda, delivery dan contohlah dan sebagainya. Bukanlah kita kata benda tu tak elok, tapi maknanya dia susah payah untuk membesarkan anak dia. Sepatutnya ada backup system. Itu satu dari segi budaya atau dari segi culture atau dari segi agama. Tapi nombor dua ialah dari segi akta tu sendiri. Ini yang patutnya dimantapkan lagi. Maknanya bukan saja bantuan dari segi perpisahan, tapi bantuan dari segi ekonomi kepada ibu-ibu itu, terutama apabila dalam keadaan yang instant tu berlaku. Tak perlulah kita kata sampai dia jadi usahawan, boleh jual online makeup dan sebagainya. Itu kemudian, tapi the instant tu masa perlukan yang terdekat, solution yang lebih short term. Dan itu yang perkongsian berkenaan tentang yang secara keseluruhannya kita rasa ini bukan sahaja tanggungjawab untuk yang kepada mangsa dalam kes-kes yang berkenaan, tetapi kita juga sebagai masyarakat yang hidup bersama ini juga berucap nada prihatin kalau apa yang terjadi di sekitar perumahan kita. Contohnya, ambillah tahu supaya perkara itu mungkin boleh dibantu dan tak jadi perkara yang lebih melarat lah. Dan untuk itu kita nak ucapkan terima kasih. Kalau melibatkan nyawa seseorang Jadi pendek saja perbincangan kita bersama dengan banyak Dr. bincang Sharifah Izzatwan Putih hari ini, sempena Hari Penghapusan Keganasan terhadap Wanita Antarabangsa. Terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Baik, selepas ni kita akan bercakap tentang ada dua lagi topik kita yang penting untuk kita kongsikan pada hari ini. Kita akan berhenti sekali lagi untuk berehat. Saya nak minum kopi dulu. Ambil nafas kejap. Okey, kita ada dua lagi topik yang cukup menarik nak bawakan kepada anda. Terus setia bersama kami kembali selepas ini. Terima kasih
kasih anda semua kembali di Apa Khabar Malaysia, dan untuk kali ini kita nak bawakan kepada anda sesuatu yang lebih santai berkenaan tentang satu aktiviti berbasikal yang diberi nama King of Mountain. Kabarnya akan diadakan di Bukit Fraser. Dingin nyaman ya Basha keadaannya. Betul, ini sesuai untuk kita lakukan aktiviti berbasikal pada hari ini bersama kami Encik Saiful Mualim, pengarah program Com Attack, dan juga Encik Azhar Muhammad Noor, pengerusi co-chef. Mereka merupakan penganjur bersama lah untuk program Com Attack Series ni. Jadi saya nak tanyalah, pertama sekali, Com Attack Series ni apa dia sebenarnya? Seperti namanya, actually KOM ni bermaksud King of Mountain. Okey. Atau secara keseluruhannya dipanggil King of Mountain Series Attack. Okey. Di mana ia adalah, kalau kita translate literally, bermaksud serang Raja Gunung. Iaitu satu program yang bersiri yang kita harap ia akan menjadi suatu program yang terkenal dan akan digemari oleh semua lapisan masyarakat yang minat berbasikal lah. Adakah ini kali pertama King of Mountain Attack Series ni dianjurkan? Ya, sebenarnya kami banyak mengadakan fun ride sebelum ini, tapi ini adalah kali pertama kami upgrade kami punya participation dalam menganjurkan program perlombaan basikal lah. Ya, dan insya-Allah ia akan diadakan pada 4 hari bulan Februari 2023 insya-Allah. Okey. Dan kita tahu juga pelibatan secara keseluruhannya ini, dengan kata dah 800 orang, mungkin nak komen daripada InsyaAllah Encik sekarang Azhar. ni kita target 800 peserta. Sekarang ni dah hampir 400. Okey, target lah itu, target kita 800 lah, insyaAllah. Kita harap akan capai lah target kita tu. Jadi bagaimana pula dengan hala tuju dan objektif program ini? Objektif hala tuju mungkin Cik Sepo boleh explain lah. Okey, sebagai pengarah program, jadi kita punya objektif adalah untuk menggalakkan bakat-bakat muda untuk diketengahkan, sebab ini adalah satu platform peringkat permulaan untuk mereka berlumba ke arah ataupun ke peringkat yang lebih jauh lagi lah. Dan yang kedua adalah untuk menggalakkan masyarakat setempat dan juga masyarakat agar mengamalkan gaya hidup sihat lah. Dan yang ketiganya, of course, kita ingin menggalakkan masyarakat setempat bersilaturahim lah dengan agensi-agensi kerajaan seperti Rela, Polis, Majlis Perbandaran dan sebagainya. Dan ini akan menjadikan satu acara di mana mereka dapat mengenali antara satu sama lain. Dan of course yang penting juga adalah untuk menggalakkan pihak swasta, pihak agensi kerajaan untuk bekerjasama lah, membantu organisasi yang memerlukan. Sebab sebahagian daripada kutipan ini akan disalurkan kepada organisasi seperti Mahat Tahfiz dan sebagainya. Dan last but not least, of course, kita nak promote Fraser Hill lah sebagai satu tempat pelancongan untuk peserta di dalam dan juga di luar negara. Sebab kita juga buka kepada peserta luar negara sebenarnya. Baik, tadi dah disebutkan Fraser Hill merupakan tempat lah di mana akan diadakan King of Mountain ni. Jadi berapa sebenarnya jarak perlumbaan, di manakah checkpoint bermula dan di manakah finishing line King of Mountain? Okey, bermula dia di Kuala Kubu Baru dan dia akan tamat di Bukit Fraser lah, lebih kurang 80 km lah. Wow, 80 km. InsyaAllah. Larat ke Salihah kita nak berbasikal sejauh 80 km. InsyaAllah. Yelah, orang kata bila dah beramai-ramai kan, dan ini bukan event yang pertama yang dianjurkan kan, saya harapkan lebih banyak penyertaan yang akan dapat nanti untuk program ini. Dan seterusnya mungkin siapa lagi yang terlibat dalam penganjuran kali ini? Of course kita ada menjemput beberapa penaja dan contohnya seperti Co-op Bank, Kobanas iaitu Koperasi Bank Simpanan Nasional, dan beberapa lagi penaja yang turut serta dengan kami untuk merealisasikan program ini lah, agar program ini dapat disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat lah. Kita nak tanya ni, sebenarnya jadi dianjurkan oleh co-chef ataupun Koperasi Chef Malaysia Berhad. Bagaimana Koperasi Chef boleh terlibat dalam sukan berbasikal ni? Okey, seperti yang kita tahu, co-chef ni orang relate dengan masakan kan? Betul. Tapi co-chef juga sebenarnya dia relate kepada event management. Jadi the expertise yang kita ada dalam catering dan juga wedding dan sebagainya, kami gunakan pengalaman kami untuk menganjurkan
program-program seperti fun ride dan juga perlumbaan seperti inilah. Jadi kat situlah dia sebagai salah satu daripada skop bidang kerja kami sebenarnya. Baik. Dan ekspertis kami menganjurkan event. Malah kami juga pernah menganjurkan konsert dan sebagainya. Oh, okey. Wah, So, menarik. bukan saja memasak tetapi juga ada pelbagai event yang diadakan. Macam Encik Saiful, Encik Azhar sendiri akan berbasikal nanti? Ya, saya memang basikal. Boleh kata dua minggu, setiap satu Ahad saya pergi je lah. Ke Putrajaya, ke Wangsa Maju. Saya tinggal di Wangsa Maju kan, lebih mudah saya lah Jadi berbasikal situ. penaja ni penting ya, memang kena participate juga. Mungkin saya dengan Pasha akan berikan InsyaAllah, sokongan. Kami tunggu di finishing line. Kami tunggu di Bukit Fraser. Rasanya ramai yang akan turut serta lah. InsyaAllah. Juga saya nak explain sedikit apa yang peserta dapat Ya. selepas saya daftar untuk Yelah, kalau dah program nak ni. berbasikal 80 km mesti ada hadiah-hadiah lumayan yang menanti peserta. Apakah ia? Ada hadiah-hadiah kita selain betul kita bagi pendaftar ni yang join kita punya program, kita bagi dia goodies bag lah. Baju, medal Wajib. dan lunchbox dan breakfast lah. Dari segi hadiah ada mungkin Cik Saiful boleh explain lah sebab dia pengarah program kan. Mungkin dia boleh explain lebih detail. Okey, sebenarnya kita ada banyak kategori lah. So kita juga memberi hadiah. Buat masa sekarang ini kita untukkan dalam RM15,000, tetapi insya-Allah hadiah ini akan meningkat sebab penyertaan penaja akan bertambah insya-Allah. Dan penyertaan kita buka sebenarnya kepada banyak kategori lah. Kepada men elite, kepada junior men, kepada men under 23, of course women open lah, women open. Kemudian men ada 3 men kategori dalam kategori master lah. Jadi total kita ada 7 kategori insya-Allah. Baik. Jadi ada apa-apa syarat-syarat khas perlu untuk menyertai perlumbaan ini ke macam mana? Jadi syarat dia very simple. Okey. Dia terbuka kepada semua lapisan masyarakat, berbilang bangsa, semua peringkat umur. Yang paling penting sekali adalah sihat tubuh badan, berstamina tinggi, dan kita juga buka kepada semua yang berada di dalam negara dan luar negara lah. So far kita dah ada 10 penyertaan daripada luar negara dan kita harap akan lebih lagi penyertaan dari luar negara untuk memastikan bahawa program ini menarik minat lebih ramai orang lah, insyaAllah. Dan kita tahu program ini bakal diadakan di Bukit Fraser nanti, dan Bukit Fraser itu bukanlah besar juga lah ya. Tapi tadi kata dia punya target adalah 800. Jadi maksimum penyertaan tu bagaimana untuk kali ini? Sebenarnya kita diberi oleh pihak polis tidak melebihi RM800 orang. Sebab kalau crowded di atas tu. Itu maksimum kita lah. Saya nampak ni sambutan dah lebih daripada 800. Saya mungkin akan buat kali kedua insya-Allah kalau ada rezeki. Jadi sambutan ni memang memberangsangkan lah sambutannya. Baik, tadi dah diberitahu KOM Attack Series ni akan diadakan 4 hari bulan 2 2023. Setakat ini dah ada lebih kurang 400 penyertaan. Tarikh tutup penyertaan dan juga yuran penyertaan. Itu yang paling penting tu kalau orang nak masuk kita ringankan. Okey, tarikh tutup pada 28 Januari. So kita masih buka last minute. Baik, masih ada masa untuk memberi peluang pada ramai lah. Dan yuran penyertaan kami bagi special untuk yang menyertai atau yang register pada bulan ini, bulan November. Ada seminggu lagi insyaAllah. So sempat lagi, masih lagi. Yurannya kami beri RM120 untuk setiap peserta. Selepas November, yurannya adalah RM130. Untuk Pasha dengan Salih, adakah yurannya sama? Gurau-gurau Salihah, jangan begitu. Okey, berbaki kurang lebih seminit lebih yang kita nak tanya pada Encik Saiful dan juga Encik Azhar. Mungkin harapan dan juga mungkin nak beritahu pada penonton kita untuk menyertai ramai-ramai KOM Attack Series ni. Kita mulakan Encik Saiful dulu. Okey, kami mengharapkan semua masyarakat di luar sana untuk turut serta dalam program yang menarik ini. Dan juga kita menjemputlah beberapa penaja-penaja untuk turut serta juga supaya program ini dapat kita laksanakan dengan jayanya insya-Allah. Mungkin Encik Azhar? Okey, saya berharap juga seperti Cik Saiful, saya berharap Satuan Samsikan Musika di luar sana dapat join lah program kita ni. Jangan join last minute, esok kita tak gerak penuh esok kan. Itulah harapan kami daripada Komisi Chef lah, insya-Allah.
Baik, insyaAllah kita baiklah. ucapkan semoga berjaya. Semoga KOM Attack Series ni akan menjadi satu cara berbasikal tahunan, insyaAllah mungkin. Yang diingati pastinya. Betul. Kerana ianya akan berlangsung di Bukit Fraser kan, yang macam saya cakap nyaman dan dingin. Dan pastinya nak ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita, iaitu Encik Saiful dan juga Encik Azhar, kedua-dua penajuk, orang kata organizer KOM Attack Series yang akan berlangsung 4 Februari 2023. Baik, kita akan berhenti sekali lagi untuk berehat untuk seketika. Selepas ini kita ada satu segmen yang agak menarik bercakap mengenai Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Pasha dan juga rakan saya Nur Salihah Azmi. Dan hari ini kita banyak sangat berkongsi bawakan kepada anda. Dan blog kali ini cukup hangat. Sangat padat rancangan Apa Khabar Malaysia kita pada hari ini. Jadi seperti yang kita semua tahu, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah pun selamat mengangkat sumpah semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulkifli bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Tan Sri Idrus bin Harun, Peguam Negara. Yang berbahagia IG Tan Sri Akil Sani bin Haji Abdul Wahsani, Ketua Polis Negara. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perhimpunan Awam. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Zamrus bin Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Datuk Salihuddin Ayyubi bin Zakaria, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Dr. Farizah binti Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet. Datuk-datuk, puan-puan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di dalam majlis keluarga yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Majlis terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan selamat datang kepada yang amat berhormat Perdana Menteri atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Hadirin sekalian, sebagai simbolik memulakan tugas rasmi, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan kad pekerja di peranti perakam waktu masuk. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan-tuan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta hadirin sekalian, seterusnya bagi memberkati majlis dengan penuh takzimnya, mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, kami mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau kurniakan. Dengan takdir segala ketentuan, kepadamu kami menadah tangan, memohon restu perkenan. Jadikanlah hari ini hari bagi kami akan kebaikan, hari kesinambungan untuk kami mengejar cita-cita murni dalam meneruskan perjuangan. Sesungguhnya kami pohon darimu, Ya Ilahi, doa kami panjatkan buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan tugas sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jawatan diberi, melaksanakan apa yang dijanji, memikul amanah penuh integriti. Justru Ya Allah, kurniakanlah kesihatan berpanjangan buat Perdana Menteri kami ini
agar dapat menaikkan permintaan rakyat yang menggunung tinggi. Negara terus maju, rasuah berhabis-habisan diperangi. Mengharap bertambah mampan ekonomi, masyarakat bersatu hati, hidup harmoni, mantap jiwa serta rohani. Masyarakat Malaysia di mata dunia teguh berdiri, disegani dan dihormati. Ya Allah, ya Fattah, Engkau kurniakan buat yang amat berhormat Perdana Menteri kami ini jiwa dan semangatnya terus gagah. Kekuatan, tenaga dan akal fikirannya setiap masa makin bercambah. Andainya hadir apa jua ujian, cabaran dan dugaan, hatinya sabar dan tabah. Kekalkanlah petunjuk hidayah, moga rakyat pimpinannya keluar daripada terus berbalah. Yang Muslim taat akan segala perintah-Mu ya Allah, dan buat non-Muslim kepada Tuhan mereka diri terus merendah. Prinsip nilai-nilai murni dan budaya sentiasa diperindah. Ya Allah, ya Ghaffar, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan kemudian bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu sama-sama bagi kami. Dia akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang takwa. Permudahkanlah semua urusan kami, baik dalam urusan agama, dunia, akhirat, menguruskan negara dan rakyat. Juga kurniakan kami jiwa yang tenang dan hati yang lapang, agar hari ini menjadi hari antara yang terindah dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu. Baiklah. Baik, itu dia tadi ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, dan telah pun selesai clock in buat pertama kali sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan selepas itu ada sedikit bacaan doa dan juga mungkin sesi bergambar dengan kaki tangan di Pejabat Perdana Menteri. Jadi pada hari ini bersama kami kita akan bercakap sedikit mengenai Perdana Menteri kita yang ke-10, sedikit latar belakang mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim Salihah. Beliau berusia 75 tahun dan dikenali di seluruh dunia sebagai seorang Muslim Demokrat dan juga reformis. Beliau dilahirkan di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, anak kepada Datuk Ibrahim Abdul Rahman dan juga Cik Yan Abdul Hamid Hussein. Kedua-duanya merupakan ahli politik dari UMNO. Ya, seperti yang tadi saya juga beritahu kepada anda, perjuangan selama 24 tahun dan akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu adalah satu topik yang kita gembira untuk bawakan kepada anda, dan juga bersama tetamu yang cukup istimewa di studio, iaitu Datuk Ambu Mani Balan. Bukan asing lagi, dah bersama dengan kita sebelum ini semasa pasca PRU. Mungkin kita nak mulakan berkenaan tentang komen dahulu mengenai Perdana Menteri kita yang ke-10 kali ini, Datuk. Selamat pagi Fasha dengan Salihah. Actually kita nampak Malaysia dah pecah kebuntuan krisis politik semalam. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diangkat sebagai Perdana Menteri yang Malaysia yang ke-10 secara rasmi. So bagi rakyat Malaysia, semua pihak perlu menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka, kerana dalam krisis politik ini bukan semua yang menang, semua yang kalah. So dalam proses demokrasi ini ada yang menang, ada yang kalah, tapi keputusan utama di pihak yang di-Pertuan Agong. Kita perlu menjunjung kasih segala keputusan yang telah dibuat semalam. So sekarangnya kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah seorang asing dalam kancah politik negara. Beliau seorang pejuang reformasi dan pejuang pelajar, dan juga pernah menjadi memimpin ABIM dan juga Majlis Belia Malaysia. Dan dari segi perjalanan politiknya, beliau telah melalui berentasi pelbagai halangan, cabaran yang cukup genting dalam hidupnya. 4 dekad, 24 tahun menunggu, tapi dari UMNO dipecat, lepas ini dia menumbuhkan parti baru, bertahan lama, dan hari ini telah diangkat. Dia menunggu PM in waiting tu banyak kali dah. Ada yang sindir macam-macam, pelbagai inilah sindiran. Tapi akhirnya hari ini kita dapat menerima beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dengan perasaan cukup gembira, kerana kita tidak ada PM sejak 4 hari lepas. So segalanya telah
dimuktamadkan semalam. Itu yang paling penting. Sekarangnya kita perlu mara ke depan. Jadi penantian lebih daripada 20 tahun dan juga akhirnya untuk sehingga saat-saat akhir beliau diumumkan sebagai Perdana Menteri pun bukanlah merupakan saat-saat yang mudah untuk beliau, dan akhirnya dengan perkenaan yang di-Pertuan Agong telah menitahkan untuk Datuk Seri menubuhkan satu unity government ataupun kerajaan perpaduan. Menurut Datuk Ambu, apakah mungkin cabaran-cabaran yang akan dihadapi ataupun dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hari-hari yang menepani? Bukan itu sahaja, tapi juga dengan menamakan menteri-menteri dalam kabinet beliau. Kita perlu faham apa tu definisi istilah kerajaan perpaduan. Kerana di Malaysia ni tidak berlaku sebelum ini. So perpaduan ini perpaduan dari segi politik. Kita perlu akui bahawa kerajaan ini terbentuk hasil daripada pembentukan pelbagai kumpulan gabungan parti politik. So bukan saja Pakatan Harapan, termasuk Barisan Nasional, GPS, GRS dan parti-parti yang lain. Ini yang kita perlu terima. So tidak ada parti yang mencapai keputusan dominan dalam pembentukan kerajaan ini. So cabaran Datuk Seri Anwar cukup besar selepas ini. Beliau perlu menangani krisis politik, krisis ekonomi, kos sara hidup, macam-macam. Dan of course selepas ini cabaran yang paling besar sekali pembentukan kabinet. So kabinet ini akan perlu melalui komposisi-komposisi yang tertentu, contohnya parti-parti politik yang telah memberikan sokongan untuk hari ini beliau menjadi Perdana Menteri. So itu yang cukup penting. So saya harap dalam tempoh masa yang terdekat ni beliau akan mengumumkan kabinetnya, dan kita dapat haraplah kabinet itu akan mencerminkan kerajaan perpaduan yang diharapkan oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Itu yang paling penting. Seperti yang Datuk kongsikan juga, setelah dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10, pastinya yang diperhatikan oleh rakyat Malaysia ini adalah pembentukan kabinet. Jadi apa cabaran dan mungkin yang perlu dilalui Datuk So Seri Anwar? kita kabinet ni cukup penting. Dia inilah tunjang utama kepada satu kerajaan. So apabila kita nak bentuk kabinet, so dulu di kabinet ni dianggotai oleh parti-parti yang sama saja. Kali ini cukup berbeza, luar biasa. Beliau akan berdepan dengan tuntutan daripada parti UMNO, BN, GPS, GRS. So kita akan nampak dua timbalan Perdana Menteri buat pertama kali dalam sejarah Malaysia. Sebelum ni Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melantik Menteri Kanan. Dan Datuk Seri Ismail Sabri juga follow dia punya style. Tapi sekarang kita akan tengok dua timbalan Perdana Menteri. Pada masa yang sama kita juga cukup menarik siapakah bakal menteri ini akan diterajui, khususnya Kementerian Kewangan, KDN, Menteri Pendidikan dan sebagainya. Kita nampak banyak wajah-wajah baru segar yang telah memenangi pada pilihan raya umum yang lepas, khususnya di PKR, di AP dan juga UMNO, GPS, JRS. So daripada wajah-wajah itu, karakter cukup penting yang dapat membawa cabaran masyarakat Malaysia, khususnya generasi muda. Kita jangan lupa generasi muda ya. Sebelum election tu kita cakap apa generasi muda nak, tapi selepas election semua diam je. So janganlah terlupa generasi muda, itu pun penting juga. Khususnya kita nampak mungkin Datuk Seri Anwar akan merajui Kementerian Kewangan juga. Pada masa ni kan kita perlukan seorang Menteri Kewangan yang lebih berwibawa dan menyerlah. So Datuk Seri Anwar pernah menjadi Menteri Kewangan dan of course dia punya populariti di peringkat antarabangsa cukup diyakini oleh para pelabur dan juga ketua negara luar. So ini juga satu keyakinan untuk Datuk Seri Anwar untuk terus kekalkan jawatan Menteri Kewangan sebagai Perdana Menteri. So itu penting. Kementerian-kementerian lain tu kita perlu tengok apakah nama-nama yang akan diserahkan oleh parti-parti politik. Itu saya nampak kita ada menteri macam di PKR, kita ada Fahmi Fazil, Fadhilina Siddiq, dan jangan lupa seorang giant killer, Datuk R. Ramonan yang melumpaskan, menyingkirkan Datuk Khairi Jamaluddin. So orang-orang ini kita nampak Sungai Buloh. So ini semua saya nampak satu muka-muka baru yang segar yang akan diangkat dalam kabinet. Pada masa yang sama di pihak UMNO dan juga GPR juga banyak-banyak muka baru yang boleh diangkat bersama sebagai kerajaan perpaduan yang diperlukan pada masa ini. Saya nak tanya pendapat Datuk, apakah kemungkinan mungkin calon-calon yang mungkin tidak memenangi kerusi, contohnya Nurul Izzah dan juga Khairi Jamaluddin, mungkin akan diangkat sebagai senator dalam Dewan Negara? Kita perlukan Khairi dengan Nurul Izzah kerana mereka ni dilihat sebagai pemimpin pelapis negara pada masa yang datang. So Khairi pun telah menyatakan hasratnya sebagai bakal Perdana Menteri. Tapi itu dari segi politik UMNO. Tapi Nurul Izzah memang memperjuangkan banyak isu serantau. So bukan saja isu wanita, isu iklim dan juga isu-isu lain. So apabila pemimpin begini tertumpas, so kita perlu lihat dari skop
membina Malaysia yang lebih berwibawa. So pemimpin-pemimpin seperti ini perlu diberikan peluang, bukan saja di kabinet, mungkin cara yang lain. So macam mana mereka boleh memainkan peranan untuk menggemilangan kabinet perpaduan ini. Sekiranya saya nak tanya juga pandangan Datuk, sekiranya macam tu Dr. Wan Azizah dan juga Nurul Izzah diangkat dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah mungkin akan ada bunyi-bunyi nepotism dalam kabinet ataupun kerajaan Malaysia? Sudah tentu Datuk Seri Anwar lebih tahu, memahami apa yang rakyat Malaysia fikirkan pada masa ini. So beliau perlu jangan ambil sangat banyak istilah-istilah negatif ini. So beliau perlu memikirkan apa yang baik untuk parti, negara dan juga rakyat Malaysia. So saya harap politik kekeluargaan ini dapat disingkirkan. Itu yang penting. Yang pasti berikan peluang kepada pemimpin yang berwibawa, yang boleh membawa hasrat rakyat Malaysia untuk mendirikan Malaysia yang lebih bagus, gemilang dan terbilang. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Ambu kerana mengulas serba sedikit tentang mungkin kerajaan baru yang akan ditubuhkan dan juga kabinet dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang 10. Itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, saya Pasha Rahim dan juga saya Nur Salihah Azmi, dan seperti biasa kita harapkan keadaan yang terbaik untuk negara kita selepas kita dah tahu siapa Perdana Menteri kita yang ke-10. Ya Basha? Okey, semoga negara kita lebih maju di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja masa yang kami ada. Saya Pasha Rahim. Dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri. Jaga diri dari kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye.